Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Zadul Muta'allim, muka surat yang ke-16. Kita sambung sifat yang ke-7, yang ke-8 dan yang ke-9 insya-Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, 7 kudrah artinya kuasa, lawannya ajzu artinya lemah. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkuasa pada memperbuat tiap-tiap mungkin dan meninggalkannya. Yang ke-8, iradah artinya berkehendak, yakni menentukannya. Lawannya karahah artinya benci, yakni tiada menentukan. Maka wajib percaya bahawa Allah menentu akan tiap-tiap mungkin dengan barang yang harus baginya, seperti ada atau tiada dan sebagainya. Yang ke-9, ilmu artinya mengetahui lawannya. Lawannya al-jahlu artinya bodoh. Maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mengetahui ia akan sekalian perkara yang sudah ada dan yang lagi akan ada. Baik. Jadi kita sambung lagi 3 sifat. Ya. Okey. Jadi sambung sifat yang ke-7, iaitu kita macam biasa kita bawa 5 poin. Poin yang pertama, nama sifat. Nama sifat di sini iaitu kudrah. Qaf dal ra ta marbutah. Qudratun. Kudrah. Yang kedua, ertinya ataupun terjemah bahasa lah. Kudrah tu bahasa Arab, terjemah ke dalam bahasa Melayu.
Tapi memang orang Melayu pun sebut dah, tapi kita sebut kedrat. Kedrat tu dia datun lah tu. Datang daripada perkataan kudrah. Jadi kudrah terjemah bahasanya kuasa dalam bahasa Melayu. Artinya kuasa. Jadi kuasa ni macam mana pula kuasa? Pergi ke poin yang ketiga, iaitu makna sifat. Makna dia kita ambil kat maka tu. Maka kata musannif, maka wajib kita percaya bahawa Allah itu berkuasa. Wajib kita percaya bahawa Allah itu berkuasa. Cumanya perkataan berkuasa tu dalam kitab Baquratul Amani, ini tambahan. Dalam kitab Baquratul Amani karangan Pak Dael. Pak Dael dia tak guna perkataan berkuasa. Dia guna perkataan perkuasa. Perkataan beza. Tapi dari segi hakikat makna, kefahaman makna tu sama. Cuma Pak Dael lebih mentahkikkan lagi. Kerana sekiranya dengan hanya kita pakai perkataan berkuasa, dengan perkataan ber ni, takut-takut kita salah faham. Ber tu maknanya dia datang kemudian. Contoh macam orang berlari, ataupun dia maksud dengan ber ni maknanya kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak buat. Contoh macam berlari. Berlari ni dia satu sifat yang mendatang. Maksudnya bukanlah sentiasa dia berlari. Ada masa dia berlari lah, ada masa dia tak berlari lah. Masa dia berlari panggil dia berlari. Tapi masa dia tak berlari, orang tak panggil dia berlari. Macam tu. Tapi kalau guna perkataan pelari, pelari ni dah menjadi sifat yang tetap pada satu orang tu. Kerana kerja dia memang berlari. Memang dah jadi kerja dia dah. Masa dia berlari pun memang orang panggil dia pelari. Masa dia tak berlari pun orang panggil juga dia ni pelari ni. Jadi situ tahqiq dia. Jadi qiyasnya pada perkataan ni jugalah. Jadi kata Pak Dael, Allah itu perkuasa. Maksud perkuasa, Allah tu sentiasa berkuasa. Tika mana pun sentiasa berkuasa. Adapun berkuasa, takut-takut orang salah faham bahawa Allah tu time dia kuasa, dia ada kuasa. Takut salah faham situ. Tapi walaupun dalam kitab-kitab akidah yang lain menggunakan perkataan berkuasa, tak jadi masalah asalkan makna kefahamannya bahawa Allah itu sentiasa berkuasa. Kita kena pegang. Begitu. Jadi wajib kita percaya bahawa Allah itu berkuasa pada apa dia? Kuasa tahu mana? Pada memperbuat tiap-tiap mungkin. Jadi baik. Kuasanya Allah Ta'ala itu memperbuat tiap-tiap mungkin dan meninggalkannya. Jadi kuasa Allah sama ada nak buat atau meninggalkan. Itu kuasa. Itu maksud berkuasa Allah Ta'ala tu apa dia? Kuasa Allah Ta'ala tu membuat atau meninggalkan. Memperbuat atau meninggalkan. Maksud memperbuat atau meninggalkan, mengadakan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan sesuatu yang ada. Itu maksud dia. Okey, saya ulang. Jadi berkuasanya Allah Ta'ala itu artinya iaitu Allah memperbuat sesuatu atau meninggalkannya. Maksud memperbuat sesuatu atau meninggalkannya itu artinya Allah mengadakan sesuatu. Mengadakan tu artinya Allah mengadakan sesuatu yang asalnya tak ada kepada ada. Atau Allah meniadakan sesuatu yang ada kepada tiada. Benda tak ada jadi ada, ataupun benda ada jadi tak ada. Maka benda ada jadi tak ada, benda tak ada jadi ada ni, itu dipanggil memberi bekas. Itu dipanggil memberi bekas. Sebab tu kalau kita belajar dalam sifat, kita dah masuk sifat ma'ani lah ni, start kudrat ni dah masuk sifat ma'ani. Pada dalam kitab-kitab tauhid yang lain, bab ma'ani ni dihurai panjang. Kerana ma'ani dia ada takluk. Takluk ni
sifat tu jatuh pada siapa? Sifat tu kena pada siapa? Jadi sifat kuasa Allah Ta'ala ni kena pada makhluk. Sebab tu dia kata berkuasa pada memperbuat tiap-tiap mungkin. Mungkin tu nama lain bagi makhluk. Nanti kita bicara pula mungkin tu apa satu-satu. Tapi nak bagi faham dulu, kuasa Allah Ta'ala ni ke atas makhluknya, bukan ke atas dirinya. Saya ulang, kuasa Allah Ta'ala ke atas makhluknya, bukan ke atas dirinya. Okey. Kenapa kuasa Allah ke atas makhluk, tidak kuasa ke atas dirinya? Siapa boleh jawab? Kita nak tengok kefahaman. Soalan dia, kenapa kuasa Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas makhluknya tetapi tidak berkuasa ke atas dirinya? Ini yang ustaz yang kat Tolu Intan tu hurai tu, yang tanya Ana tu. Dia kata Allah ada juga yang tak berkuasa. Tapi maksud dia sini, bukan maksud Allah tu lemah tak ada kuasa. Allah berkuasa atas makhluknya tapi tidak berkuasa atas dirinya. Kerana Allah sudah berkuasa. Jadi buat apa kuasa tu pada dia? Sebab kuasa ni atas benda yang tak ada kuasa. Faham tak? Contoh, selalu Ana bawa contoh ni. Gula itu sifatnya manis. Sekarang manis ni kita kiaskan dengan kuasa tadi tu untuk nak mudahkan kita faham. Jadi manisnya gula itu untuk memaniskan gula atau memaniskan sesuatu yang belum manis. Gula kita masukkan dalam air yang tawar, air kosong. Maka bila kita kacau, air tu jadi apa? Jadi manis. Sekarang ni sifat manis yang ada pada gula untuk memaniskan gula atau memaniskan air tawar tadi? Air tawar. Kenapa manis tak memaniskan gula? Kerana gula dah manis. Buat apa dia nak manis lagi? Jadi gula nak memaniskan air yang tidak manis ataupun sesuatu yang tidak manis. Yang ni air tawar tadi. Barulah air tawar tadi terkesan dengan sifat manisnya gula, maka air tawar menjadi manis. Contoh kedua, lampu. Lampu itu bercahaya. Jadi lampu mengeluarkan cahaya. Cahaya lampu untuk lampu ke untuk yang gelap? Untuk yang gelap, bukan untuk dia. Bukan untuk lampu. Kenapa bukan untuk lampu? Kerana lampu dah cahaya dah. Buat apa dia nak cahaya lagi? Diri dia dah bercahaya. Tiba-tiba dia nak suluh dia. Ambil torchlight dengan torchlight suluh. Buat apa ni? Aku nak suluh cahaya. Bongok ni gila. Buat apa pergi suluh cahaya? Cahaya tu dah cahaya, nak suluh buat apa? Yang nak suluh ni benda tak ada cahaya. Mana tak ada cahaya? Tu gelap gelita kat semak tu, suluh situ sebab tu orang tak guna torchlight kat dalam tempat terang. Orang guna torchlight dalam tempat gelap. Orang tak pasang lampu waktu siang sebab dah terang. Buat pergi suluh lagi? Tu maksud. Jadi sama kias dengan ni. Balik soalan tadi. Kenapa Allah berkuasa ke atas makhluk, tidak berkuasa atas dirinya? Maka jawabnya, kerana Allah sudah berkuasa. Allah itu berkuasa. Jadi bila Allah berkuasa, buat apa Allah nak kuasa pada dia? Yang kuasanya Allah Ta'ala ni nak kepada yang tidak ada kuasa. Siapa tak ada kuasa? Makhluk. Sama macam cahaya dengan lampu tadi. Tapi bukanlah Allah dengan lampu tu sama. Tak, tu kias untuk memudahkan kita faham. Dalam istilahnya dipanggil majazi akli. Pinjam-pinjam cakap, kata Tok Guru. Tu. Jadi kuasa Allah ke atas makhluk yang tak ada kuasa. Jadi bila faham poin ni, soalan orang kita boleh jawab lah. Yang ulama kata sebagai soalan-soalan bid'ah. Contoh orang tanya, Allah berkuasa tak menjadikan anak untuknya? Nak jawab macam mana? Faham ni boleh jawab soalan. Allah berkuasa tak menjadikan anak untuk dia? Berkuasa tak? Dah tadi kata faham. Yang ni tak faham lah. Allah berkuasa tak nak jadikan anak untuk diri dia?
Diri dia tu Allah berkuasa tak? Sifat kuasa Allah Ta'ala ni, Allah guna sifat kuasa dia untuk jadikan anak untuk diri dia. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kerana diri dia sudah berkuasa. Satu, yang poin yang paling pentingnya, kerana kuasa Allah untuk makhluk, tu jawapan paling tepat. Kerana kuasa Allah untuk makhluk, bukan untuk dirinya. Lepas tu baru timbul soalan kedua, kenapa untuk makhluk, tak untuk diri dia? Sebab diri dia dah berkuasa. Jadi kuasa atas makhluk sebab makhluk tak ada kuasa. Gitu. Baru tahqiq. Jadi orang tanya apa pun, insya-Allah lah dalam bab-bab akidah lah. Dalam bab tauhid. Tu. Dia belajar, dia kena kemas. Baik, jadi kuasa Allah ke atas makhluk. Jadi dalam kitab ni dia sebut mungkin. Makhluk ni ada banyak nama. Antaranya mungkin, antaranya syai'un, antaranya kaun, macam-macam lagi lah. Tapi lain istilah, lain sesuatu yang nak diketengahkan. Jadi kenapa di sini dia tak guna perkataan makhluk, tapi dia guna perkataan mungkin, kerana nak maksudkan mungkin tu sendiri. Mungkin ni maksudnya sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Itu mungkin. Jadi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, itulah masuk di dalam sifat kudrat. Lepas tu dia tak pakai perkataan lain, dia pakai perkataan mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kita semua ni mungkin lah. Kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain daripada Allah, semua adalah mungkin. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan jawapan nak lebih tepat lagi daripada soalan yang tadi, kenapa kuasa Allah tidak kepada dirinya tapi kuasa Allah kepada makhluk? Kerana ingat, apa sifat kuasa tadi? Sifat kuasa itu mengadakan sesuatu dan atau meninggalkan ia, atau meniadakan sesuatu. Maknanya mengadakan sesuatu yang tidak ada kepada ada, atau meniadakan sesuatu yang ada kepada tiada. Jadi diri Allah adakah begitu? Adakah Allah ni dulu tiada lepas tu ada, ataupun Allah ni ada lepas tu tak ada? Ini dua bicara ni berbalik pada sifat apa? Sifat kidam dan baqa'. Sebab tu kidam baqa' dibicara dulu, lepas tu baru sifat kudrat. Sebab nanti dia akan kait balik dengan atas balik. Jadi bicaranya Allah itu kidam, Allah itu baqa', tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Bila tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran, tak masuklah dalam ni. Kerana sifat kuasa Allah itu jatuh atas mengadakan benda yang tak ada atau meniadakan benda yang ada. Sedangkan Allah itu ada, dan adanya Allah tidak didahului tiada, dan adanya Allah tidak diakhiri dengan tiada. Kerana setiap sesuatu yang ada datang daripada tiada dan akan tiada, itu dipanggil makhluk. Kerana dia pun diadakan dan dia pun akan ditiadakan. Adapun Allah bukan makhluk. Kerana apa Allah bukan makhluk? Kerana Allah bukan diadakan dan Allah bukan ditiadakan. Boleh faham? Jadi sifat kuasa tu untuk benda yang diadakan dan ditiadakan. Adakah Allah itu? Allah tak. Jadi bila Allah tak, kuasa bukan pada Allah. Kuasa tu kepada makhluk. Tapi sifat miliknya milik Allah. Boleh faham? Contoh lagi nak bagi mudah faham lagi. Seorang polis dia ada pistol. Pistol dia tu untuk tembak diri dia ke untuk tembak perompak? Tembak perompak dah kan, nak tembak diri dia, bodoh lah. Dia ada pistol tembak diri dia. Sama tak? Walaupun sifat kuasa tu milik Allah, Allah yang punya, tapi nak kenanya tu kena pada makhluk, bukan kena pada dia. Pistol tu milik polis tu, tapi yang kena tembak bukan polis tu, yang kena tembak si perompak. Yang kena tembak orang lain yang kena. Sama maksud, nak kiasnya ke situ. Boleh faham? Okey? Jelas. Jadi makhluk tu nama lain dia mungkin. Jadi mungkin ni pula, ni pun tambahan. Mungkin tu dia ada 4. Yang pertama dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Yang pertama mungkin maujud ba'dal adam. Maujud artinya wujud lah, diwujudkan, ada. Ba'da selepas adam tiada.
Jadi salah satu daripada mungkin itu sifat dia ada selepas tiada. Itu dipanggil mungkin. Ada selepas tiada. Dulu dia tak ada, lepas tu baru dia ada. Itu mungkin. Allah mungkin tak? Allah tak mungkin sebab Allah bukan ada selepas tiada. Allah ada, tapi kita semua ada selepas tiada. Semua begitu. Syurga dulu pun tak ada, lepas tu baru Allah adakan. Semua benda asal tak ada, Allah adakan. Itu dipanggil mungkin maujud ba'dal adam. Yang kedua, mungkin makdum ba'dal wujud. Lagi sifat mungkin. Mungkin maujud, mungkin makdum ba'dal wujud. Mungkin tiada selepas ada. Mula-mula dia ada, lepas tu tak ada. Kita semua begitu tak? Sekarang ni adalah, kita ni panggil mungkin lah. Sekarang ni mungkin kita ada, esok mungkin tak ada. Itu dipanggil mungkin makdum ba'dal wujud. Tak ada selepas ada. Adakah Allah bersifat begitu? Tak. Allah memang ada, tapi tak ada lepas ni tak ada. Kita ada, tapi lepas ni tak ada. Kemudian yang ketiga namanya mungkin sayujat. Mungkin sayujat ni sin sa tu. Sa tu maknanya akan, tapi akan dia jauh. Kalau kita belajar ilmu nahu, itulah bicara dia. Sa tu maknanya akan, tapi akan ni lambat lagi, jauh lagi. Yujat ada. Jadi mungkin yang akan diwujudkan, tu maksud mungkin sayujat. Sesuatu yang akan diadakan oleh Allah Ta'ala. Contoh yang termasuk dalam mungkin sayujat ni bicara ulama', iaitu hari kiamat. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka-mereka orang yang beriman itu yakin dan percaya akan adanya hari akhirat. Kerana apa? Kerana hari akhirat tu sayujat. Sesuatu yang ada tapi lambat lagi, tak tahu, jauh lagi. Jadi dipanggil mungkin sayujat. Walaupun hari akhirat tu ada, tetapi adanya duduk dalam makna mungkin. Bila sebut duduk dalam makna mungkin, maknanya akhirat pun makhluk. Bila makhluk, dia termasuk di dalam boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Pergantungan kepada kudrat Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Jadi orang tanya, Allah berkuasa tak membatalkan hari akhirat? Jawapannya, berkuasa. Itu beza soalan yang tadi tu. Allah berkuasa tak menjadikan anak lagi ni? Itu dirinya tak ada. Tapi hari akhirat tu makhluk. Allah berkuasa tak batalkan hari akhirat? Boleh. Kerana akhirat makhluk, bukan diri Allah. Kan? Allah nak batal boleh, Allah nak cepat boleh, Allah nak lambat boleh. Kuasa Allah. Itu bicara hukum akal. Tapi bicara hukum fiqah, bila sebut hari akhirat, kita letak hukum apa? Dia ada 5 taklifi kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi kalau hukum fiqah nak kata apa? Wajib. Kenapa wajib? Fiqah rujuk dia apa? Rujukan dia Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi empat ni kata akhirat tu macam mana? Quran kata akhirat ada tak? Ada. Hadis kata ada. Ijma' kata ada. Qiyas kata ada. Jadi bila empat kata ada, kita kata wajib ada. Tapi wajib ada tu hukum syarak. Pada hukum akal nak kata apa? Hukum akal ada 3 je. Wajib, mustahil, harus. Harus. Sebab apa jadi harus? Sebab dia duduk dalam mungkin. Faham? Boleh nak? Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mungkin alimallah annahu lam yujad. Mungkin alimallah annahu lam yujad. Saya ulang. Mungkin alimallah ain lam mim, alimallah alif lam lam ha Allah, annahu alif nun ha, lam yujad lam mim lam, yujad ya waw jim dal, lam yujad. Okey, apa makna dia? Mungkinlah. Alimallah maknanya ilmu Allah. Mungkin di ilmu Allah, annahu bahawa sesungguhnya dia, yang dimaksudkan itu mungkin itu, lam yujad. Lam tu tidak akan, yujad
berlaku atau diwujudkan. Contoh mungkin alimallah annahu lam yujad ni, berimannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebelum kematian Abu Jahal dan Abu Lahab, masa zaman Nabi berdakwah, tak ada siapa boleh kata Abu Jahal dan Abu Lahab confirm kafir. Sebab apa? Sebab belum tentu. Mungkin kat hujung-hujung tiba-tiba dia beriman. Kita tak tahu. Kan? Masa tu lah. Tapi bila dia dah mati, memang masa dia mati langsung tak ikut Nabi, langsung tak taat pada perintah Allah, maka wajib kita kata dia memang kafir. Sebab dia mati kafir. Berbeza dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pada peringkat awal Islam, dialah jadi panglima perang dengan tentera Islam. Dalam masa dia kafir dulu, kan? Abu Sufyan dalam perang Badar dia lawan tentera Islam, kan? Dalam banyak-banyak perang lagi lah Abu Sufyan terlibat. Tapi bila pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, Abu Sufyan memeluk Islam. Jadi waktu masa Abu Sufyan kafir, tak boleh kata dia confirm kafir. Sebab kita tak tahu. Tengok-tengok rupa-rupanya lah Abu Sufyan masuk Islam. Kan? Ramai lagi, kan, yang mula-mula lawan Islam. Khalid Al-Walid pernah lawan Islam. Khalid Al-Walid jadi tentera berkuda dalam perang Uhud. Dia yang datang dari belakang. Dia lah yang mengepalai ketua tentera berkuda yang datang daripada belakang, kan? Khalid Al-Walid. Tapi lah kali masuk Islam. Jadi yang tu kita tak tahu. Sama juga macam ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni, boleh jadi dia beriman atau tidak beriman masa tu, masa dia hidup. Tiba-tiba bila kafir, memang dia tak ikut langsung, barulah kita kata dia memang kafir. Jadi masa tak tahu itulah dipanggil mungkin alimallah annahu lam yujad. Pada kita tak tahu, tapi pada sisi Allah, dalam ilmu Allah, memang lam yujad. Allah tak akan jadikan dia beriman. Ilmu Allah, bukan di ilmu kita. Termasuk Nabi pun tak tahu yang dia memang takkan beriman. Sebab itulah bila tak tahu, Nabi wajib juga menyampaikan dakwah, walaupun kepada si Abu Jahal dan Abu Lahab. Sama juga dengan Nabi Musa dan Nabi Harun dalam mendatangi Fir'aun, kan? Nabi Musa dan Nabi Harun terus menyampaikan dakwah juga kepada Fir'aun, walaupun sezalim mana si Fir'aun. Sebab tak tahu adakah Fir'aun akan terus kafir atau mana tahu hujung-hujungnya akan beriman. Tak tahu. Bila tak tahu kena buat macam kita. Jadi konsepnya dalam apa benda yang kita buat pada hari ini, tak kira siapa pun, Ling Kit Siang, Ling Guan Eng, tak kira kafir ke munafik ke, siapa pun mereka, kita kena sampaikan dakwah pada mereka, kerana kita tak tahu pada hujungnya dia akan masuk Islam ataupun terus kafir. Tapi kalau dia dah mati sebagai kafir, memang kita kata dia memang wajib kafir, confirm kafir. Sebab apa? Mati dalam kafir. Tapi belum mati tak boleh confirm lagi. Habis tak boleh panggil mereka kafir, Ustaz? Boleh lah, sebab sekarang mereka kafir. Jadi panggil lah Ling Kit Siang kafir, tapi bukan confirm kafir. Sekarang dia kafir, tapi mana tahu masuk Islam. Masuk macam tu. Nak? Tapi nak panggil sekarang kafir, memang dia kafir, kan? Tapi confirm dia neraka, belum tentu dia neraka, kan? Lepas tu kita kena sampaikan dakwah. Bila tak tahu, kita kena sampaikan dakwah sampai akhirnya dia mati terang-terang dah, memang dia mati sebagai kafir. Barulah kita kata dia confirm neraka, sebab mati kafir. Macam kita pun belum confirm lagi mati beriman, minta-minta jauh lah, tak mati dalam beriman, kan? Tapi belum confirm. Bila belum confirm, kena hati-hati selalu, kena jaga-jaga, jangan sampai iman terlucut dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mungkin alimallah annahu lam yujad, kerana kita tidak tahu apa di ilmu Allah. Pada ilmu Allah, Allah tahu belaka dah apa yang berlaku ke atas setiap mungkin ini, makhluk ni. Pada kita tidak tahu. Bila tak tahu, kita kena buat berlandaskan hukum syarak. Apa syarak kata boleh, kita buat. Apa syarak kata tak boleh, jangan buat. Okey, jelas kan? Boleh faham setakat ni? Jadi itu makna kudrat. Kemudian yang keempat, lawan kudrat.
lawannya ajzu. Ain jim zai, ajzu. Makna ajzu tu artinya lemah. Sebab tu kalau perasan perkataan mukjizat asalnya ajzu, diambil daripada ajzu. Cuma ditambah mim kat depan dan ditambah ta marbutah di belakang. Jadi mukjizatun, mukjizah. Asalnya ajzu, lemah. Kenapa mukjizat tu maksud mukjizat melemahkan? Kenapa mukjizat tu maksud melemahkan? Melemahkan kebatilan atau melemahkan keyakinan, kepercayaan manusia yang sesat. Lepas tu Allah hantar tongkat Nabi Musa jadi ular. Jadi ular tu melemahkan ular-ular ahli sihir yang lain. Ular tu melemahkan hujah Fir'aun dengan ahli-ahli sihir ni. Tu dipanggil mukjizat. Dia melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Quran mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka Quran itu melemahkan hujah-hujah yang lain. Bila Quran tu melemahkan hujah-hujah yang lain, artinya Quran tu lemah ke kuat? Kuat lah. Sebab yang kuat boleh melemahkan yang lain. Tu maksud mukjizat. Itu. Okey, baik. Selesai yang keempat, lawan dia. Yang kelima, dalil. Dalil kudrat. Dalil dia macam biasa lah, bawa masing-masing lah. Cuba Syami. Ada 3 orang, ada 3 sifat, seorang satu. Syami dulu, kudrat. Apa dalil kudrat? Bawa poin yang macam Ana ajar dulu. Kalau lepas tu letak perkataan lawan dia. Jadi apa statement dia? Kalau Allah lemah, Allah tak berkuasa. Tak berkuasa apa? Tak berkuasa lah jadi alam. Tiba-tiba kita tengok alam ni ada. Kalau alam ni ada, takkan Allah lemah? Kan? Kalau orang lemah tak jadi lah nak buat apa tak jadi. Nak buat lemah, sakit, pening kepala, tak boleh buat kuliah. Jadi tengok tak boleh buat kuliah tu mendalilkan dia tu lemah sebab dia tak sihat. Macam tu. Tiba-tiba tengok dia buat kuliah, cergah pula, siap tepuk meja pula. Itu menjadi dalil dia kuat, dia tidak lemah. Walaupun dia tak kata dia kuat, tapi kita tengok tu macam ni. Walaupun kita tak nampak macam mana, tapi kita tengok alam ni ada. Takkan alam ni ada tanda Allah lemah? Alam ni adalah tanda Allah kuat. Allah berkuasa. Jadi kalau Allah lemah, tak jadilah alam ni semua. Dia gitu. Boleh? Selesai. Yang ketujuh. Boleh gini. Sifat yang ke-8. Balik 5 poin. Yang pertama nama. Nama dia iradah. Kemudian poin yang kedua terjemah bahasa. Iradah artinya berkehendak. Terjemahnya berkehendak. Yakni menentukan tu nanti dulu. Ambil dulu berkehendak je. Terjemahnya berkehendak. Kemudian yang ketiga makna dia. Berkehendak, kehendak macam mana? Yang tu kita nak tengok. Apa makna berkehendak tu? Jadi makna berkehendak kita tengok kat maka wajib tu. Maka wajib percaya bahawa Allah menentu akan tiap-tiap mungkin dengan barang yang harus baginya seperti ada atau tiada dan sebagainya. Jadi wajib kita percaya bahawa Allah itu berkehendak. Maksud berkehendak di sini menentukan. Itu membezakan antara berkehendak kita dengan berkehendak Allah. Kan? Macam tadi lah berkuasa, ta'aluk dia taksir, memberi bekas. Maksud memberi bekas boleh jadi boleh bagi ada benda tak ada, boleh bagi tak ada benda ada. Ada pun kita zahir kita sebut, mulut kita cakap manusia ada kuasa tak? Kan? Tu macam polis, pihak berkuasa dan sebagainya, dia kata. Tapi kuasa dia tak boleh memberi bekas makhluk. Maksud kuasa makhluk tak boleh bagi bekas, makhluk tak boleh bagi ada benda yang tak ada, makhluk tak boleh bagi tak boleh bagi tak ada benda yang ada. Benda tu tak ada, tiba-tiba kita buat bagi ada, boleh? Kita makan nasi. Nasi daripada mana? Beras. Beras kita boleh buat?
Walaupun namanya kilang beras, tapi bukan dia buat beras, dia proses beras. Buat beras tak boleh. Nak benda tak ada, tak boleh bagi ada. Orang lelaki, orang perempuan kahwin, menikah, dapat anak, macam mana boleh ada anak? Dia buat anak? Bukan. Allah yang buat. Allah boleh buat benda tak ada jadi ada. Perut tu kosong, tiba-tiba ada. Macam mana? Allahu Akbar. Itu kata subhanallah, hebat. Adapun kita, apa benda yang manusia cipta, kipas, aircon, kereta, tak kira lah apa pun, bangunan, ni dinding, manusia buat daripada benda yang sudah ada, kemudian diinovasi. Direka bentuk tu panggil reka bentuk. Ni batu ni dia ambil daripada dalam tanah batu. Batu susun macam ni jadi dinding. Kan? Kereta dia ambil besi, tayar dia ambil daripada getah pokok. Kan? Buat jadi tayar, buat jadi bodi kereta. Semuanya perbuatan manusia itu datang daripada benda yang sudah ada. Adapun Allah boleh buat satu benda yang tak ada kepada ada. Kemudian ada pula Allah boleh buat bagi tak ada. Manusia tak boleh buat benda yang ada lepas tu jadi tak ada. Tak boleh. Contoh kita bakar satu benda, walaupun kita nampak dia hilang, sebenarnya dia tak hilang. Kalau kita belajar sains, dia berubah fasa. Sebab tu sains dia ada 3 fasa. Fasa pepejal, fasa cecair, fasa wap, fasa cecair. Dia akan berubah dari 3 ni. Pepejal jadi cair, contoh ais jadi cecair. Dia tak boleh hilang. Dia sentiasa ada, cuma dia berubah bentuk. Tu manusia. Tapi Allah boleh buat hilang terus tak ada. Itu. Balik kepada kuasa tadi. Ni balik ke iradat balik, kehendak. Jadi sama tak? Ta'alluq iradat itu, ta'alluq kehendak itu menentukan. Inilah membezakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Kehendak Allah menentukan. Kehendak makhluk tidak boleh menentukan. Kita belajar nak alim, kita nak alim, tapi boleh confirm ke dengan belajar alim? Tak. Ada orang belajar tapi tak dapat alim. Tapi kehendak Allah, kalau Allah nak dia alim, walaupun dia tak belajar, dia jadi alim. Contoh, kan? Itu kehendak Allah menentukan. Kehendak kita tak boleh menentukan, boleh kehendak je lah. Kita semua orang makan sebab nak kenyang. Kehendak kita makan sebab nak kenyang. Tapi Allah boleh buat makan tak kenyang. Sebab bukan kita menentukan kenyang, tak boleh kita tentukan kenyang. Yang menentukan Allah. Allah boleh buat orang tak makan tapi kenyang. Itu yang berbalik kepada hukum adat yang kita bicara dulu. Mencari adat. Lepas tu dia berkait-kait. Sebab tu dia kena faham yang depan dulu. Faham depan baru faham belakang. Baik, selesai. Jadi itulah dia maknanya, maka wajib percaya bahawa Allah menentu akan tiap-tiap mungkin. Jadi Allah lah yang tentukan siapa? Tiap-tiap mungkin. Jadi ketentuan ni jatuh pada siapa? Jatuh pada Allah ke jatuh pada makhluk? Jatuh pada makhluk, bukan jatuh pada Allah. Sekali lagi lah orang tanya, boleh tak Allah tentukan diri dia ada isteri? Tak boleh, sebab ketentuan tu bukan pada Allah, ketentuan tu pada makhluk. Ni bukan soal lemah. Tapi sebab Allah dah berkuasa. Buat apa dia nak tentukan diri dia pula? Macam seorang raja, dia yang kena tentukan rakyatnya, tiba-tiba rakyat nak tentukan dia pula. Mana boleh? Ataupun dia nak tentukan diri dia sendiri pula. Tak boleh. Dia lah tentukan orang bawahan dia. Sebab dia bos, sebab dia king. Tapi tu manusia, masih lagi ada kelemahan. Adapun Allah, raja segala raja, Allah lah yang menentukan segala-galanya. Bukan Allah yang ditentukan. Allah tak perlu ketentuan ke atas diri dia. Allah nak tentu apa? Tentu ni sebab ada pilihan baru jadi tentu. Allah ada pilihan-pilihan nak ditentukan atas diri dia. Allah kena tentu dia nak masuk syurga, nak masuk neraka. Allah tak perlukan syurga neraka. Tapi Allah lah yang tentukan makhluk syurga atau neraka. Faham? Jadi Allah menentu akan tiap-tiap mungkin dengan barang yang harus. Maksud barang yang harus terpulang kepada Allah untuk menentukan. Tak ada kewajipan. Tak wajib Allah nak tentukan orang yang taat masuk syurga, dan tak wajib Allah nak tentukan orang maksiat masuk neraka. Cumanya dari segi syarak Allah berkata begitulah dalam Quran. Allah kata orang yang taat masuk syurga, orang maksiat masuk neraka. Jadi berbalik kepada perbezaan hukum fiqh dengan hukum akal.
Hukum fiqh, hukum syarak, orang taat wajib masuk syurga, orang maksiat wajib masuk neraka. Kita kata begitu. Nah, kita tak kata orang taat wajib masuk neraka dalam hukum fiqh, ataupun kita kata harus tak. Nah, sebab apa? Quran kata masuk syurga orang yang buat taat. Kan? Tetapi dalam hukum hukum akal, orang yang taat masuk syurga, orang maksiat masuk neraka, nak kata wajib, mustahil atau harus? Harus berbalik kepada ni, iradat dan kudrat ni. Harus bagi Allah Ta'ala menentukan orang tu syurga atau neraka. Bukan kerana amalnya, bukan kerana apa-apa. Tidak bersebab. Kalau dalam mengaji kitab Tauhid yang lebih dalam, dia kata Allah buat sesuatu, Allah menentukan sesuatu, tiada ilat. Ilat tu maksudnya sebab, tak ada sebab. Allah buat, ikut suka dia. Nak tentu syurga ke, nak tentu neraka, ikut suka dia. Itu yang ni daripada pemahaman Tauhid inilah. Baru kita masuk kepada pemahaman tasawuf, dia pegang kemah. Tauhid, tasawuf, pegang, baru jadi kemah. Dalam tasawuf, Tok Guru ajar kita beramal bukan nak kepada pahala, tapi beramal nak mencari redha Allah. Sebab tu yang kata makam khawasul khawas tadi, walaupun takdir dia beramal banyak, tapi Allah takdirkan dia dalam neraka, dia redha. Sebab apa dia boleh redha? Sebab ni dia faham. Sebab Allah yang tentukan, bukan dia yang tentukan. Tu kaitan akidah dengan tasawuf. Belajar sebelah dia jadi tempang. Kan? Dia kena belajar duduk, baru berdiri kukuh, baru kita faham, kemas. Atas bawah kita jelas. Gitu. Jadi Allah lah yang tentukan. Tetapi tak bolehlah kita main hakikat. Kalau macam tu biar, macam golongan Jabariyah ke apa? Kan? Dia serah. Allah tentukan. Kalau kita syurga. Kalau Allah tentu aku nak semayang, aku semayang subuh ni. Kalau Allah tak tentu, tak semayang aku. Tak boleh gitu. Tapi kenapa tak makan hang pergi cari pula nasi? Kenapa tak kata kalau Allah tentu aku makan? Tak. Kan? Tak boleh. Itu dari segi hakikat. Ada pun dari segi syariat, berbalik pada Quran dan hadis. Jadi berbalik pada rukun iman yang ke-6 kita bicara dulu, qada dan qadar. Balik ke situ balik. Anak ajar yang belum berlaku itu kita ikut dari segi syariat. Benda yang dah berlaku itu kita panggil dia dari segi hakikat. Jadi apa yang dah berlaku start daripada saat ni sampai yang ke belakang-belakang, maghrib tadi, asar, zuhur tadi, subuh, dan semalam, kemarin tahun lepas, bila puluh tahun yang lepas, yang belakang-belakang ni semua hakikat. Bila hakikat itu sudah dalam ketentuan Allah, tak boleh ubah. Memang tak boleh ubah pun. Mana boleh kita ubah benda yang dah ke belakang? Walaupun ke belakang tu saat yang lalu, tak boleh ubah. Cuma kalau kita silap, kita tak boleh ubah, tapi boleh perbetulkan. Maksud kita tersilap cakap, nak patah balik, rewind balik, nak silap cakap tu tak boleh. Tapi dah tersilap cakap, kita perbetulkan je lah. Macam yang Tok Guru sebut tu, Menteri Kesihatan tersilap cakap. Dia kata saya tersilap, bukan salah Google, saya yang tersilap, dia kata. Mengaku kesilapan, memperbetulkan. Tapi nak patah balik tak boleh. Sebab apa? Sebab dia barang dah ditentukan Allah sejak azali lagi. Tapi benda yang belum berlaku, kita ukur dengan ukuran syariat. Ukuran Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran kata boleh, kita buat. Quran kata tak boleh, jangan buat. Itu kita berlandaskan syariat. Jangan salah. Kan? Ni dia terbalik. Yang ke depan, yang ke belakang dia letak syariat. Kan? Yang dah lepas dihukumkan orang bersalah. Kan? Hang dah buat salah dulu, mampulah hang, mampu pergi neraka lah hang. Benda dah lepas, diukur dengan syariat. Nampak? Ada pun benda yang ke depan diukur dengan hakikat. Kan? Allah yang mengenyangkan, bukan nasi yang mengenyangkan. Kalau Allah nak tentu kenyang, walaupun tak makan nasi, tetap akan kenyang. Benda hang kena makan lah, tu syariat. Jangan pakai hakikat benda yang belum berlaku.
Kan? Dia begitu. Melainkan golongan yang memang makam tinggi ahlul hakikah sungguh. Cakap ni bukan cakap saja, memang jadi sungguh. Kan? Macam ada seorang tu tok guru cerita. Dia letak buah kelapa atas simen. Tu anak murid dia tanya, tok guru buat apa ni? Buah kelapa atas simen ni. Aku tanam pokok kelapa lah, dia kata. Tanam pokok kelapa letak atas simen. Macam mana nak tumbuh? Nak tumbuh pokok kelapa tok guru, kena tanam kat tanah. Kata tok guru dia, bukan tanah yang menumbuhkan, bukan simen yang menumbuhkan, yang menumbuhkan Allah. Atas simen ke atas tanah, kalau Allah nak tumbuh, tumbuh. Tu ahlul hakikah. Cakapnya bukan sebarangan cakap, cakapnya keyakinan dia bulat betul-betul. Itu makam tinggi. Lama-lama tengok-tengok memang tumbuh sungguh. Keluar pucuk buah kelapa atas simen. Tumbuh. Nak kita cuba tengok. Nak tumbuh-tumbuh. Sebab apa? Sebab bukan kita ahlinya. Tu. Yang tu lain lah. Kan? Yang tu memang itu dah termasuk dalam golongan mursyid. Kan? Orang macam ni tak ada sebarangan orang. Sikit-sikit je. Ini yang banyak ni cakap saja. Kan? Konon-konon jadi ahli hakikat. Padahal tak ada. Baik. Jadi yang tu. Menentu akan tiap-tiap mungkin dengan barang yang harus baginya, seperti ada atau tiada dan sebagainya. Seperti Allah nak tentukan ada atau Allah nak tentukan tiada atau sebagainya. Terpulang pada Allah lah. Itu atas ketentuan Allah. Itu iradat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sifat ilmu. Ilmu. Okey, jadi kita bawa dah habis tadi. Lawan dia. Yang keempat, lawan dia iradat tadi karahah. Karahah ni asal makna benci lah. Artinya benci. Memang benci pun. Makna benci yang tiada, yakni tiada menentukan. Kalau Allah benci, takkan jadi pula. Allah tak nak buat, tiba-tiba jadi juga. Maknanya Allah kena paksa. Kan? Macam kita malas masuk kelas. Kita bencilah, katalah contoh benci masuk kelas. Nah, tapi masuk juga dalam kelas tu dengan muka masam. Maknanya apa? Maknanya kena paksa. Dia buat benda yang dia tak suka. Jadi bila dia kena paksa, maknanya dia tak boleh tentukan diri dia. Dia kena sekat, dia kena kongkong. Jadi kalau Allah itu, ni balik kepada yang kelima, poin yang kelima, iaitu dalil. Kalau Allah itu karahah ni, benci. Kalau Allah tu tak suka benda yang dia buat, habis maknanya Allah, tapi benda tu jadi juga, maknanya Allah kena paksa. Kalau Allah kena paksa, siapa yang paksa Allah? Faham? Contoh kejadian iblis, penciptaan iblis. Allah benci ke suka iblis tu jadi jahat? Soalan. Allah suka iblis tu jadi jahat. Sebab apa? Sebab Allah yang tentukan iblis jadi jahat. Kalau Allah benci iblis tu jadi jahat, kan? Maknanya iblis tu jadi jahat terpaksa. Allah tak nak dia jadi jahat, tiba-tiba dia jadi juga. Maknanya Allah tak boleh tentukan lah. Maknanya iblis ada kuasa untuk tentukan diri dia sendiri. Jadi lemahlah Allah, tak boleh kontrol benda yang dia cipta. Jadi iblis tu jadi jahat, Allah yang tentukan dia jadi jahat. Bila Allah yang tentukan dia jahat, Allah suka. Memang Allah suka iblis tu jadi jahat. Yang Allah tak suka, kita ikut iblis. Tu cerita dia. Habis. Kena habis. Sifat yang terakhir untuk malam ni, iaitu yang ke-9. Kita bawa 5 poin. Yang pertama, poin yang pertama, nama dia ilmu. Kemudian poin yang kedua, terjemahan. Terjemah bahasa. Artinya ilmu tu semua tahulah, mengetahui. Ilmu tu tahu. Kemudian yang ketiga, makna dia. Makna dia kita ambil bawah tu. Dia kata, maka wajib kita percaya bahawa Allah itu mengetahui. Wajib kita percaya bahawa Allah tu tahu. Apa yang Allah tahu? Mengetahui ia akan sekalian perkara yang sudah ada dan yang lagi akan ada. Maksud dia, wajib kita percaya bahawa Allah tahu
benda yang ada dan benda yang akan ada. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang ke belakang dan benda yang ke depan. Allah tahu belaka. Yang dulu-dulu ni semua Allah tahu. Kemudian yang lepas-lepas ni pun Allah tahu. Allah tahu dah siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Allah tahu dah. Allah tahu dah nama kita ni dalam senarai ahli syurga atau ahli neraka. Allah tahu dah. Bila Allah tahu dah tu kita kena takut tau. Sebab Allah je tahu, yang lain tak tahu. Bila Allah je yang tahu, kita yang kena bodek Allah tu. Puja Allah. Takut-takutlah nama kita duduk dalam senarai neraka tu. Kita takut dalam pengetahuan Allah. Kan? Allah tahu dah semua. Syurga atau neraka. Allah tahu dah apa yang akan berlaku. Allah tahu bila kiamat nak berlaku. Semua Allah tahu. Jadi tahu-tahu itulah. Nah, apa beza pula dengan makhluk? Makhluk pun kata tahu juga. Bezanya takluk dia. Allah tahu dengan inkishaf. Maksud inkishaf terang, jelas dan nyata. Atau lebih spesifiknya makna yang mudah untuk kita faham. Maksudnya Allah tahu dengan tidak ada sebarang bentuk halangan. Allah tahu semua. Tak ada yang menyekat pengetahuan Allah. Adapun makhluk kita bolehlah kata dia tahu juga. Tapi pengetahuan makhluk itu ada sekatan. Tidak terang, jelas dan nyata. Bukan makhluk boleh tahu semua. Terhad pengetahuan dia. Kita duduk dalam bilik kita ni, kita tahu benda yang dalam bilik ni je. Sebab kita nampak yang dalam ni. Apa yang berlaku kat luar kita tak tahu. Bukan jauh sangat sebelah ni ya. Belakang ni apa berlaku kita tak tahu. Ada pun Allah tahu belaka semua. Luar, dalam, depan, belakang semua Allah tahu. Itu maksud Allah Maha mengetahui. Itu maksud ilmu. Nah. Jadi bila kita tak tahu benda yang kat belakang kita, tak payah kata belakang. Kita tahu tak belakang kepala kita ni ada apa? Melainkan kalau kawan kita bagi tahu. Contohlah tengah-tengah mengaji, lalang melekat kat belakang ni atau kumbang. Kawan kata kumbang belakang. Kita kata mana ada? Memanglah tak ada, bodoh, hang menghadap depan. Hang tak tahu benda belakang, melainkan orang yang duduk kat belakang tu tahu. Dia tolak tepi. Kita lemahnya kita, badan kita sendiri, tapi belah belakang kita tak tahu. Lemahnya kita. Dia kalau dah tahu lemah, jangan rasa hebat lah. Lepas tu bila kita tahu kita lemah, baru kita nampak Allah yang maha hebat, Allah yang maha mengetahui segalanya. Semuanya Allah. Yang ni yang menjadikan kita jadi kenal Allah, tahqiq. Ini yang dipanggil ma'rifah. Tu. Jadi selesai. Belum. Lawan dia. Jadi lawan dia al-jahlu. Al-jahlu takkan ni tahu dah jahlu. Artinya bodoh. Nanti dia tulis bodoh. Dia kata tak boleh cakap bodoh. Dalam kitab tulis bodoh. Al-jahlu artinya bodoh. Bodoh tu maknanya tak tahulah. Tapi tak tahu tu nampak lembut sikit. Tak apalah hang tak tahu dah. Itulah saya tak tahu. Nampak? Cuba kata hang, itulah hang bodoh dah. Takkan dia kata saya bodoh. Dia kata bodoh. Padahal samalah bodoh dengan tak tahu bodoh. Samalah tu. Kan? Ngaku je lah kita bodoh sebab kita tak tahu. Tak tahu ni, tak tahu tu. Dan apa yang kita tahu pula? Tu kita baca dalam tu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ingat, apa yang kita tahu ni pun hakikat kita tak tahu. Dah kita tahu sebab Allah yang ajarkan pada kita. Allah yang tolong bagi tahu kat kita. Itu pun sebab Allah tolong. Kalau Allah tak tolong bagi tahu, hakikat kita cerdik bodoh. Pegang situ. Ini rasa diri pandai sendiri, cerdik. Tu yang jadi masalah. Ngaji macam mana? Orang sebab tu kita kata, selalu anda cakap dalam kuliah Majid Surau, tujuan kita mengaji nak jadi pandai ke nak jadi bodoh? Anda tanya. Kan? Inilah poin dia. Tujuan kita mengaji nak jadi bodoh. Maksud nak jadi bodoh, lagi mengaji lagi nampak bodohnya diri kita. Mana? Ni lagi kenal siapa diri lemah. Bila nampak diri kita lemah, baru nampak Allah yang maha hebat, Allah yang maha kuat. Selagi mana tak nampak diri ni lemah, nampak diri ni hebat, diri ni pandai, diri ni cerdik,
selagi itulah kita takkan nampak Allah yang maha cerdik, Allah yang maha hebat. Sebab kita nampak diri kita. Itulah namanya sifat anani, sifat keakuan, membesarkan diri. Ini yang Allah murka, masuk neraka. Sebab kesombongan, nampak dirinya yang hebat. Padahal diri dia kerdil, lemah. Tak cukup dengan tu Allah buat pula alam ni besar, kita kecil. Bongkak lagi. Lainlah kalau Allah buat kita besar, alam kecil. Kita besar, bumi kecil. Boleh nak belagak agak. Dah Allah buat kita kecil, bumi ni besar, alam ni besar, langit ni besar. Sombong lagi. Nak. Pandang-pandang pun tak kena corona ni kata. Sombong lagi. Rumah dia yang besar, kalau Allah kata nak runtuh, runtuh tak? Ranak tak? Dia masuk dalam tu. Kalau Allah nak buat. Lepas tu jangan cakap besar. Kita kecil je. Jadi biar kenal diri. Betul lah, bila orang tak mengaji ilmu tauhid, maka dia tak kenal diri dia. Bila tak kenal diri dia, tak kenal Tuhan dia. Bila tak kenal Tuhan dia, dia melawan akan Tuhannya sendiri. Dah bila lawan Tuhan, duduk syurga ke neraka? Duduk dalam neraka lah. Tu. Baik, jadi kita berhenti sini. Semuanya sedikit tambahan. Tiga-tiga sifat ni membuktikan bahawa Allah menjadikan alam. Kerana kalau salah satunya tak ada, maka alam ni pasti tak ada. Itu huraian ulama. Contoh kata Tok Guru, kita ambil tiga ni, kudrat, iradat, ilmu. Kudrat tu maksudnya kuasa untuk buat, iradat kehendak nak buat, ilmu pengetahuan nak buat. Tok Guru buat contoh masak nasi. Contoh satu orang ni, dia ada kudrat, dia ada tenaga nak masak nasi. Dia kata Tok Guru riang, dia ada kekuatan untuk nak masak nasi, angkat periuk boleh, semua boleh. Kemudian dia ada kehendak nak masak nasi sebab dia lapar perut, dia nak makan nasi. Cuma dia tak ada yang ketiga, pengetahuan macam mana nak masak nasi. Dia tak pandai masak nasi. Maka jadi tak nasi? Tak jadi nasi, jadi bubur. Tu kawan pula makan bubur. Sedapnya bubur. Dia kata memang aku nak buat bubur pun. Padahal dia salah. Nampak? Dia nak menang tak? Tu tak jadi nasi. Ataupun dia ada tenaga nak masak nasi, dan dia pandai masak nasi, champion dia masak nasi, pejam mata jadi nasi, masak nasi dia. Tapi yang kedua ni dia tak ada, iaitu dia tak ada kehendak masak nasi. Sebab dia kenyang, dia tak teringin nak masak nasi. Sebab apa? Dia bukan nak makan pun. Maka jadi tak nasi? Tak jadi juga. Ataupun yang ketiga, dia ada kehendak nak makan nasi, dia lapar, dia pandai masak nasi, tetapi dia demam, tak sihat, terlantar ke atas katil, tak ada tenaga untuk bangun nak masak nasi. Maka jadi tak nasi? Jadi tak? Kita ngajar budak tafi, dia kata jadi Ustaz. Macam mana jadi? Dia suruh kawan dia masak. Aku cakap dia. Dia nak kona budak-budak ni. Tak jadi. Jadi alam macam tu juga. Kita kiaskan nasi dengan alam. Maka alam ni jadi kerana Allah ada kedrat, ada iradat dan ada ilmu. Kalau Allah tak ada kedrat, Allah tak ada kuasa untuk buat alam, walaupun Allah ada kehendak dan ada pengetahuan, maka takkan jadi alam. Begitu jugalah yang lain-lain juga. Jadi begitulah. Jadi tiga sifat ni mentahkikkan bahawa Allah itu hebat, kerana kita dapat melihat alam ni atas kudrat, iradat dan ilmu Allah lah, maka terjadi segala alam ini. Boleh nak? Jadi selesai. Kemudian kita akan sambung sifat yang ke-10, hayatun. Boleh lagi ni? Kita nak jawab soalan sikit. Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di zaman Nabi, ada tak perbuatan khurafat? Dia tanya, ada tak khurafat? Sebenar-benarnya saya pun tak tahu, sebab saya bukan duduk di zaman Nabi. Tetapi berdasarkan dalil-dalil, itu menunjukkan ada. Kerana Nabi berkata dalam hadis-hadisnya, takkan Nabi berkata benda yang tak ada, kan? Logiknya begitulah. Jadi kalau Nabi nasihat sahabat, Nabi kata, maknanya benda tu berlakulah di kalangan sahabat ataupun di kalangan umat Nabi waktu tu.
Antaranya Nabi kata, pertama sekali kita nak kena faham khurafat tu sendiri apa dia khurafat ni. Kadang-kadang kita pun tak faham khurafat tu apa. Khurafat ni adalah satu kepercayaan yang mengarut ataupun kepercayaan yang tidak betul tapi disabitkan dengan Islam. Dia kata Islam suruh buat ginilah, Islam ajar ginilah, tapi sebenarnya benda tu tak ada dalam Islam. Macam bid'ah jugalah. Tapi ini mengarut-ngarut. Ada pula gantung kuda laut belakang pintu, perompak tak masuk. Kata Ustaz Azhar tak payah kata kuda laut, mubuh kuda betul, hilang tak dengan kuda-kuda. Ada pula mubuh kuda laut, perompak tak masuk. Itulah namanya khurafat. Kepercayaan yang ataupun ramalan-ramalan tertentu. Dia kata dia nak keluar rumah, kalau kucing hitam lintas depan kereta, jangan keluar, batal balik lah. Maknanya nasib malang lah sekejap lagi, kena langgar trailer ke apa tu. Dia tengok kucing, kalau kucing besar, trailer besar, dia kata. Itu mengarut. Itulah namanya khurafat. Kan? Jadi kata Nabi dalam satu hadisnya, Nabi kata, man radathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Kata Nabi, man radathu tiyaratu min hajatin, barang siapa yang menangguh hajatnya kerana tiarah. Tiarah ni ramalan-ramalan yang mengarut. Dia menangguhkan benda yang dia nak buat. Macam tadilah, dia nak keluar rumah, tiba-tiba ada kucing melintas. Dia kata kucing hitam lah tu, batal balik. Dia menangguh hajat dia kerana ramalan ataupun sangkaan yang tidak munasabah, sangkaan yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Kata Nabi, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia telah syirik kepada Allah. Dia telah buat satu benda syirik. Bahaya tu, boleh jadi kafir. Percaya benda-benda mengarut. Ada orang percaya kalau kucing langkah mayat, bangun balik mayat. Macam tu baguslah. Bapak kita mati, kita suruh kucing lompat. Lagi bapak bangun balik, bongok itu. Ada mengarut. Itulah benda itu dipanggil khurafat. Jadi kalau bila Nabi tegur kepada sahabat gitu, maknanya mungkinlah ada berlaku di zaman Nabi tu. Benda-benda khurafat ni. Banyak lagi lah hadis-hadis. Antara lagi Nabi kata annar-rakku watamaima lagi watiwalata. Kata Nabi, sesungguhnya azimat, tangkal dan guna-guna itu semua syirkun. Kata Nabi, itu semua syirik. Pakai azimat, tangkal, guna-guna, syirik. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan Ad-Darimi. Jadi tak boleh pakai tangkal, kebal lah, apa semua. Itu semua syirik. Ini semua benda-benda khurafat lah ni. Khurafat. Kan? Dia ada kat khurafat yang sampai membawa syirik, ada khurafat yang tak sampai membawa syirik tapi mengarut lah. Kan? Jadi seelok-eloknya tinggal barang-barang khurafat. Dalam hadis yang lain lagi Nabi kata, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, dan janganlah kamu mengada-adakan kebohongan di antara tangan dan kaki kalian. Jangan buat-buat benda-benda yang bohong, benda-benda mengarut yang tidak ada asasnya, kamu pandai-pandai reka. Tidak ada. Melainkan macam ulama ajar benda fadilat-fadilat amal, walaupun tak ada sebut totok-totok dalam hadis, tapi ulama kata baik baca ayat ni, baik baca ayat ni. Ayat tu, baca ayat mana pun dalam Quran, walaupun tidak ada dalil khas, tetapi semua ayat Quran memang semua baik. Itu tak apa. Itu tak masuk dalam khurafat. Kan? Tapi yang khurafatnya tampal ayat 1000 dinar belakang pintu kedai supaya kedai laku. Itu baru khurafat. Yang betulnya ayat 1000 dinar tu diamalkan, dibaca setiap kali buka kedai, baca. Moga-moga Allah berkati perniagaan. Tu cara, bukan dengan tampal. Kalau tampal, baik tampal ke dahi. Bila orang nak beli tengok 1000 dinar kat dahi. Nampak? Tu. Kan? Jadi itu. Kemudian lagi soalan seterusnya. Soalan yang kedua,
Orang tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Haman ni orang kata dia cerdas, tapi ana tak tahu siapa Haman ni. Kalau tengok dalam YouTube, dia duduk zaman Fir'aun. Haman mana pula ana? Dia ada di zaman Fir'aun, ada satu orang nama dia Haman. Haman ni penasihat, dia ni Perdana Menteri, dipanggil wazir. Kalau bahasa Arab panggil wazir. Perdana Menteri kepada Raja Fir'aun. Sebab dia ada raja, kemudian ada Perdana Menteri. Macam negara kita lah, ada sultan, ada Perdana Menteri. Jadi yang raja tu Fir'aun, Perdana Menteri dia Haman. Haman ni lah, apa-apa pun dia lah nasihat raja ni, Fir'aun ni. Dia bodek kuat dengan Fir'aun ni. Jadi ada dalam satu hadis, an Abdillah bin Amri an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Amri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, annahu zakara salata yauman, satu hari Nabi berbicara tentang solat. Faqala, Nabi kata, man hafaza alaiha, siapa yang menjaga solat, kanat lahu nuran, maka baginya dia akan dapat cahaya. Wa burhanan, dia dapat hujah, dalil ataupun bukti yang kuat untuk menyelamatkan dia nanti di hari akhirat. Wa najatan yaumal qiyamah, najah tu artinya kemenangan, dan dia akan mendapat kemenangan di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz alaiha, adapun siapa yang tak jaga solat, kata Nabi, lam yakun lahu nurun, dan maka dia tidak akan dapat cahaya. Wala burhanun, dan tak akan dapat segala hujah, bukti. Wala wala najatun, dan tidak dapat sebarang bentuk kemenangan nanti di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah, adapun dia di hari kiamat, ma'a Qaruna, dia akan dibangkitkan bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Hamanun, wa Ubay ibn Khalaf. Dia akan dibangkitkan dengan 4 orang. Siapa yang tak jaga solat, dia akan bangkit dengan Qarun, dia akan bangkit dengan Fir'aun, dia akan bangkit dengan Haman, dia akan bangkit dengan Ubay ibn Khalaf. Kenapa 4 orang ni Nabi sebut? Apa kaitannya dengan solat? Kalau tengok pada sifat keempat-empat ni, kesamaan mereka adalah 2 perkara, jawatan dan kekayaan. Qarun kekayaan, hartanya yang terlampau banyak, sampai dia lalai dengan perintah Allah, lalai dengan taat kepada perintah Allah. Kemudian Fir'aun, tahta kerajaan dia pun menyebabkan kelalaiannya kepada taat kepada Allah, sujud kepada Allah, tak ada. Dia tak ikut Allah dan Rasul. Yang keempat, Haman pun tahta dia kerana pangkat jawatan dia. Dan yang keempat, yang terakhir, Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ni hidup di zaman Nabi. Dia ni seorang yang jutawan, orang kaya di zaman Nabi. Tapi dia dengan kekayaan dia tu, dia menghina-hina Rasulullah, menghina-hina orang Islam. Maka maknanya orang yang tak jaga solat ini adalah kerana dia sibuk dengan dunianya. Sibuknya dunia tu dengan 2, dengan jawatannya atau dengan kekayaannya. Maka layaklah dia dibangkitkan dengan orang juga yang sibuk dengan dunianya, iaitu si Qarun, si Fir'aun, si Haman, dengan si Ubay ibn Khalaf. Maka hati-hati kita, jangan sampai mengabaikan solat, takut-takut bangkit dengan mereka 4 orang ni. Buat apa bangkit dengan dia, kan? Tak ada guna. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsi dan kita pelajari pada malam ini. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama dan menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan lagi ketaatan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.